بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada petang ini kita sekali lagi bersama-sama bermajlis dalam majlis membaca kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam karangan Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita hari ini insya-Allah kita akan menyambung hadis yang ke-89, iaitu An Al-Bara' bin Azib. Hadis Al-Bara' bin Azib, kita masih lagi dalam bab sifatus salah. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ووجدت قيامه فرقعته فاعتداله بعد ركوعه فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma berkata, aku perhatikan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku dapati lama berdiri beliau, rukuknya iktidalnya setelah rukuk, sujudnya duduk antara dua sujud, lalu sujud yang berikutnya, lalu duduk beliau setelah salam hingga buburan ni, okey, ini terjemahan apa buburan ni. Jadi al-insaraf maksudnya ketika dia bain taslim wal insaraf. Insaraf ni maksudnya bagi salam lah. Bain taslim wal insaraf maksudnya antara dia bagi salam dan juga Nabi beredar. Terjemahkan betulkan tu, beredar, berbuaran tu. Siapa ni? Indonesia tu rasanya kan. Beredar. Maknanya setelah beliau bagi salam sehingga beredar. Sehingga al-insaraf. Semuanya sama. Dalam riwayat Al-Bukhari, selain lama berdiri dan duduk tasyahud, semuanya itu hampir sama. Duduk tasyahud semuanya itu hampir sama. Okey. Apa maksud hadis ni? Maksudnya Al-Bara' bin Azib, maksud hadis ni secara umum dikata, iaitu Al-Bara' bin Azib dia sifatkan, yasiful Bara' bin Azib salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadhkuru annaha mutaqaribah mutasawiyah mutanasibah. Dia nak bagi tahu bahawa salat Nabi ni dia sama. Dia sama dari segi apa? Nak sebut disynchronize.
Sinkronis maksudnya apa? Kalau Nabi baca panjang, sujudnya, rukuknya, i'tidalnya pun panjang. Kalau Nabi baca ringkas, semuanya ringkas. Itu maksudnya. Fa inna qiyamahu lil qira'ah, ketika Nabi berdiri untuk membaca, wa julusuhu lit tasyahhud, dan ketika Nabi duduk untuk baca tasyahud, yakunani munasibaini lirruku', sesuai dengan rukuknya, sama, lebih kurang sama. Wal i'tida was sujud fala yatulul qiyam mathalan, maka solat Nabi ni takkan baca panjang, tapi bila rukuk cepat. Macam tu maksud dia. Kalau Nabi baca panjang ketika sembahyang malam, maka rukuk Nabi pun panjang, i'tidal Nabi pun panjang, sujud Nabi pun panjang. Kalau Nabi baca ringkas, rukuk Nabi pun ringkas, i'tidal Nabi pun ringkas. Itu maksudnya mutaqariban, sawa, qariban minas sawa. Qariban minas sawa. Bukan semestinya, kata Syekh sini, walaysa ma'nahu anna al-qiyam wal julus tashahhud biqadar ruku' was sujud. Bukan semestinya, maksudnya bila berdiri dengan tahiyat akhir itu sama lama dengan rukuk. Tak mungkin. Kan? Atau i'tidal. Sebab apa? Sebab ketika Nabi berdiri, Nabi baca panjang kan? Nabi baca dalam hadis sahih, Nabi SAW baca antara 60 ayat sampai ke 100 ayat ketika solat subuh. Jadi bukanlah maksud sama kat sini ialah Nabi kalau berdiri kadar 100 ayat, maka Nabi rukuk pun kadar 100 ayat. Bukan begitu. Jangan silap faham. Jangan silap faham hadis ni. Maksudnya ialah kalau Nabi berdiri lama, Nabi berrukuk lama. I'tidal pun Nabi lama. Nabi sujud pun lama. Nabi duduk antara dua sujud pun lama. Nabi duduk sujud balik pun lama. Sama. Bukan lama maksudnya mesti sama jumlah kadar masa dia tu, tapi lama. Itu maksudnya mutaqariban ala sawa. Qariban minas sawa. Qariban minas sawa. Jangan silap faham hadis ni. Sebab tu kata Syekh kat sini, kata Syekh Abdul Rahman Basar, walaysa ma'nahu anna al-qiyama wal julusa litashahhud biqadri ruku' wa sujud. Wa innama ma'nahu annahu la yukhaffifu wahidan. Maksudnya Nabi taklah pada satu rukun buat panjang, kemudian rukun lain pendek. Macam apa? Macam orang bulan Ramadan. Kan? Macam sebahagian jemaah bulan Ramadan. Masa berdiri dia baca panjang, tapi rukuk ni gudu cepat. Itu tak betul. Itu tak sunnah macam tu. Sunnahnya ialah baca panjang, rukuk pun lama, i'tidal pun lama, sujud pun lama, duduk antara dua sujud dia pun lama. Lepas tu kalau kita tengok Nabi SAW bila qiyamul lail, doa iftitah Nabi panjang. Betul tak? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana al-muslim anta al-malik la ilaha illa anta rabbi wa la a'budu dhalamtu nafsi wa ataratu bi dhanbi wa fi lidhunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba illa wahdini li ahsani al-akhlaqi wa la yahdi li ahsaniha illa an labbaika wa sa'daika wal khairu kullu bi yadika wa syarru laysa ilaik tabarakta. Panjang. Tabarakta ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Nabi baca panjang, Nabi baca Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa. Nabi rukuk pun lama. Nabi i'tidal pun lama. Ketika solat malam atau solat sunat. Naam. Tapi bila solat yang ringkas, contohnya solat sunat tawaf, ringkas je. Solat sunat qabliyah subuh, ringkas. Maksudnya bila ringkas, rukuk dengan sujud pun ringkas. Bila panjang, itu maksudnya qariban minas sawa. Bukan maksudnya Nabi i'tidal 100 ayat, Nabi sujud 100 ayat, Nabi duduk 100 ayat. Macam tu sampai 2 jam tak habis salat kan. Naam, barakallahu fik. Jadi wa inna ma ma'nahu annahu la yukhaffifu wahidan wa yuthqilu al-akhar. Dan memberatkannya. Wa illa fa min al-ma'lum anna al-qiyam wal-julus, kerana telah maklum bahawa ketika berdiri dan duduk tahiyat akhir atwalu min ghairihima, lebih tinggi, lebih lama daripada selain daripadanya. Kama yadullu alaihi ziyadatul Bukhari fil hadis, sebagaimana riwayat Al-Bukhari tambahan apa tak? Selain lama berdiri dan duduk tasyahud, semuanya itu hampir sama. Baik. Faham? Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini? Pertama sekali,
Yang ini disebut oleh Ibn Mulaqin, iaitu kita ni hendaklah apa dia, sentiasa memerhatikan orang alim dalam bab ibadah beliau, ibadah mereka. Jadi cara paling belajar paling bagus sekali kita tengok orang alim, tengok ulama, tengok macam mana mereka memerhatikan bagaimana mereka melaksanakan sunnah Nabi SAW. Tapi yang dimasukkan ulama sini ialah ulama ahli sunnah lah, ulama yang kuat berpegang kepada sunnah Nabi SAW, bukannya ulama bid'ah, bukannya ulama yang di atas bid'ah, bukan yang di atas bid'ah, yang bukan di atas sunnah. Jadi kita jangan tengok kalau di atas bid'ah, jangan perhatikannya. Seperti mana yang kita lihat ucapan daripada ulama salaf bin Sirin, kata kana an-nas la yas'aluna 'an la yas'aluna 'an al-isnad falamma waqa'at al-fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzara ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzara ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Terdahulu manusia semua dalam keadaan semuanya ikut sunnah, semua tak terlibat dengan bid'ah, kata Muhammad bin Sirin. Kemudian bila berlakunya fitnah, bila berlakunya bid'ah, maka kita pun mulalah memerhatikan setiap riwayat daripada Nabi SAW. Lalu kami tanya, daripada mana kamu dapat? Sebutkan, apakah sanad kamu? Daripada mana kamu dapat hadis ini? Dengan tujuan untuk memastikan kesahihannya. Dan dilihat sama dia ahli sunnah, maka diambil riwayatnya, diambil. Wa yunzara ila ahli bid'ah, maka dilihat kepada ahli bid'ah, fala yu'khadhu hadithuhum. Jadi kat sini ada nasihat bagi saya dan tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang ramai orang yang hantar mesej tanya soalan, Ustaz, okey ke amalan ni Ustaz? Ustaz, okey ke amalan ni? Kadang-kadang banyak. Bila kita tanya balik, video ni daripada siapa? Daripada Ustaz Fulan dan Fulan. Itu Ustaz tak sunnah, Ustaz bid'ah, terkenal, ma'ruf dengan bawa hadis-hadis palsu. Kenapa disibukkan dengan nak baca, nak ni? Ustaz, saya nak jawab Ustaz. Tak, jangan jawab. Kita peringkat penuntut ilmu ni tak payah menjawab. Penuntut ilmu ialah belajar sungguh-sungguh, cari mana yang sunnah. Baca kitab Umdatul Ahkam ni betul-betul. Kaji ni, hafal ni betul-betul. Jangan kita sibuk nak, sebab apa Ustaz, ada kawan saya ni dia hantar, saya nak jawab balik dia. Tak. Kita tahu benda tak sunnah, khalas, tutup, delete message dia daripada handphone kita, dah, cukup. Jangan kita beratkan kita punya pemikiran, jangan kita peningkan kepala kita, jangan berat-beratkan ustaz-ustaz kita kadang-kadang nak menjawab. Tak. Kita sibukkan dengan banyakkan pelajari sunnah Nabi SAW. Ingat kata para ulama kita, ulama salaf, kata Ibn Taymiyah kalau tak silap, tidak ada perkara yang paling menyakitkan hati ahli bid'ah melainkan apabila kita sebarkan sunnah. Tidak ada perkara yang paling menyakitkan hati ahli bid'ah melainkan dengan kita sebarkan sunnah. Itu cara yang terbaik. Kan? Yang kedua, kita tak ambil lah ilmu daripada ahli bid'ah. Sebab apa? Imam Malik kata apa? 4 golongan ni kita tidak ambil ilmu daripadanya. Kan? Ahli bid'ah. Yang kedua, orang yang bodoh, yu'linu safahatah. Yang ketiga, orang yang salih tapi tak tahu daripada mana yang dia ambil, tak tahu riwayat tu sahih ke tak sahih. Kan? Jadi ini antara golongan yang kita tak ambil ilmu daripada antaranya ahli bidah, antaranya ahli bidah. Barakallahu fikum. Naam. Jadi pertama tadi apa dia? Nampak tak? Faedah memerhatikan ibadah orang salih dan juga ahli ilmu di kalangan ahli sunnah. Yang kedua, faedah ini penting juga, iaitu orang yang bila diperhatikan, dia rasa orang dah mula perhatikan dia punya salat, orang dah mula perhatikan perangai dia sebab dia telah menjadi rujukan orang, dia jadi ustaz contohnya, maka hendaklah dia jaga dia punya haibah, jaga perangai dia. Sebab itulah sebagian ulama salaf, tak salah Ibn Shihab Az-Zuhri ataupun Hasan Al-Basri, dia kata kami dahulu, bahasa kami muda, kami ketawa terbahak-bahak. Okay? Bila kami dah sedar bahawa kami ini telah menjadi contoh, kami dijadikan contoh oleh kaum kami, orang tengok kami punya perangai, maka kami pun mulalah kami ketawa, melainkan hanya senyum sahaja. Juga sebagai ulama salaf kata, kami dahulu masa kami belum jadi rujukan, kami kalau makan, kami makan banyak. Tapi bila kami dah jadi rujukan, kami mula segan nak makan banyak, kami hanya makan sedikit sahaja. Sebab tak nak orang nanti ikut benda yang tak betul, kata ini dinisbahkan kepada
sunnah, ini disebahkan kepada salaf. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab nampak tak? Kalau kita baca hadis ni, ramaqtu, kalau kita tengok bahasa Arab dia, kita tengok bahasa Arab dia, ramaqtu ni dalam bahasa Arab maksud dia ialah perhati betul-betul. Kat sini dia terjemah aku perhatikannya. Maksudnya aku perhatikan satu persatu. Jadi apa beza nazara? Nazara melihat, atau ra'aitu salati Rasulullah SAW. Tapi kat sini ialah ramaqtu salata. Maksudnya aku tengok betul-betul halus-halus. Sebab itulah kita tengok para sahabat, dia tengok betul solat Nabi sampai diam Nabi yang sebentar pun. Macam Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, ara'aita sukutuka baina takbir wal qiraah, mana taqra? Ya Rasulullah, aku nampak engkau ni ada diam sebentar antara takbir dengan takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dengan baca Al-Fatihah tu. Kau diam sekejap ya Rasulullah. Apa yang kamu baca ya Rasulullah? Sebab aku nampak kau punya janggut tergerak-gerak. Allahu akbar. Nampak janggut Nabi tergerak-gerak. Orang janggut nipis, orang tak simpan janggut tak nampak, dah nampak dagu dah bergerak kan. Maksudnya janggut Nabi lebat. Sebab para sahabat duduk belakang. Jadi nampak janggut Nabi bergerak-gerak. Maksudnya janggut Nabi lebat. Bukan macam sebagai ikhwaniyun kan, ikhwanjiyun yang janggut dia pun tak nak simpan panjang-panjang. Konon-kononnya tak kemas. Konon-kononnya nampak tak handsome. Tak. Kan? Jadi dia nampak gerakan janggut Nabi SAW. Jadi kita, ya Rasulullah, apa yang kamu baca ya Rasulullah? Nabi kata, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib, doa yang biasa yang Nabi baca ketika doa iftitah tu. Jadi kat sini poin dia apa dia? Barakallahu fikum, iaitu memerhatikan satu persatu solat Nabi SAW, merhatikan solat orang alim. Jadi orang alim juga kena tunjukkan yang terbaik, solat yang terbaik ketika dia diperhatikan, ketika dia dapat orang. Bukan maksudnya kita ni kena bersifat kita panggil apa, hipokrit ataupun riak ataupun nifaq. Depan orang sembahyang betul-betul, belakang main cincai. Bukan. Bila kita buat betul-betul kat luar, insya-Allah maksudnya kita betulkan juga solat kita berseorangan. Kata ulama salaf, seperti kata Ibn Qayyim dan lain-lain, itu orang yang betul hatinya, maka siapa yang baik sariratahu, siapa yang apa yang dibuat belakangnya baik, pasti Allah Ta'ala akan jadikan perangai kat depan orang pun dia baik juga, insya-Allah. Okey. Baik, pengajaran yang ketiga, al-afdal an yakuna ruku' wal i'tidal minhu. Dekat sini dia kata hendaklah ruku', i'tidal, sujud dan i'tidal mutasawiyatul maqadir, hampir sama lebih kurang. Okey, maka janganlah kita panjangkan. Cuma di sisi ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah ada kategorikan dua rukun ini sebagai dua rukun yang pendek. Apa rukun yang pendek? Iaitu i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. I'tidal dan duduk antara dua sujud. Okey. Ini dua rukun pendek. Rukuk rukun panjang, sujud rukun panjang. Okey. Jadi hendaklah i'tidal tu jangan terlampau lama macam tasyahud. Jangan terlampau lama macam tahiyat akhir. Boleh lama, tapi jangan terlampau lama macam tahiyat akhir. Baik. Falaitul musalli ba'daha ala ba'd. An yakuna al-qiyam lil-qira'ah wal-julus wa at-tashahhud akhir atwal min ghairihima. Faedah yang keempat daripada hadis ni iaitu hendaklah berdirinya untuk membaca, iaitu berdiri untuk membaca surah dan duduk tahiyat akhir, mestilah kedua ni lebih panjang berbanding yang lain. Hendaklah lebih panjang berbanding yang lain. Yang ketiga, antakuna as-salatu fi jumlatiha mutanasibah. Cantik ni. Ini yang anda sebut tadi awal. Iaitu hendaklah salat itu mutanasibah. Dia sesuai. Dia hampir sama. Ini panjang-panjang. Fayakunu tul qira'ah munasiban mathalan liruku' was sujud. Panjang, bacaan panjang dia sama sesuai dengan rukuk dan sujud. Faedah seterusnya yang keempat, kalau ikut buku ni, buku Syekh Abdul Rahman Bassam ni, iaitu thubutut tama'ninah, iaitu sabitnya hukum tama'ninah dalam i'tidal dan rukuk dan sujud.
Iaitu kita mesti tamakninah. Sebab tu dalam isi ulama Syafi'iyah, tamakninah tu wajib tak? Wajib. Tamakninah tu hukumnya wajib. Khilafan lil mutala'ibin fi salatihim, berbeza dengan orang yang duk main-main dalam salat mereka. Mimman la yuqima aslabahum fi hadaini ruknain, yang mereka tu tak betul tegakkan tulang belakang mereka tu ketika mereka solat. Maksudnya kalau duduk terus sujud sekejap je, tak sempat nak duduk betul-betul, tak sempat nak tegak. Jadi i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana. Nampak sami Allahu liman hamidah. Terus je, tak ada sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, tegakkan badan dia betul-betul, baru dia rukuk, baru dia sujud. Ini okey. Tak betul tu. Seterusnya, za'ama ba'dhum anna ar-raf'a min ar-ruku' ruknun saghir. Sebahagian orang mendakwa bahawa bangkit dari rukuk itu adalah rukun yang kecil. Li'annahu lam yusannu fihi takrir tasbihat karruku' was sujud. Kerana tidak disunnahkan dia mengulang tasbih. Sebentar tuan-tuan. Naam. Dia kata apa? Kerana dia kata Allah musta'an. Jom. Afwan, kita sambung lagi poin yang terakhir tadi, iaitu sebahagian ulama dia kata, okey, ini kata Syab Al-Rahman Al-Bassam, kata za'ama ba'dhum anna ar-raf'a min ar-ruku' ruknun saghir. Kita ingat penulis kitab ni Syab Al-Rahman Al-Bassam ni mazhab Hambali. Okey. Di sini mazhab Hambali dia tak ada isu, dia tak ada apa yang kita sebut rukun pendek dengan rukun panjang. Dia sama aja. Okey, jadi kat sini Syekh Abdul Rahman Al-Bassam ni dia cuba nak mengkritik pendapat yang kata ada rukun pendek dalam salat. Maksudnya nak kritik pendapat mazhab Syafi'i lah. Okey. Dan anna rafa' al-ruku' rukun saghir. Dia kata, ada yang kata i'tidal ni rukun yang kecil. Kerana tidak disunnahkan padanya mengulang-ulang tasbih. Seperti mana rukuk dan sujud. Yang kita sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Pendek saja. Walakin hadha qiyasun fasid. Tapi dia kata ini qiyas yang kurang tepat, dia kata. Li'annahu qiyasun fi muqabilatin nas. Muqabilatin nas, iaitu satu qiyas yang bertentang dengan nas. Fa inna dzikra al-masyru', kerana zikir yang disyariatkan oleh Nabi SAW fil i'tidal, lalu i'tidal min ar-ruku', daripada ruku', atwalu min adzikr al-masyru' fi ar-ruku'. Bahkan lebih panjang daripada apa dia? Zikir yang disunatkan ketika rukuk. Apa zikir ketika i'tidal? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kan? Ya, itu contohnya, itu panjang. Ada yang lagi panjang lagi. Kan? Ada yang lebih panjang lagi.
Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Naam. Dia kata Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban barak Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kan? Waqad akhraja dzalika Muslim fi hadits thalathatin min as-sahabah. Okey. Yang ni dia punya kritikan lah. Dia kata macam mana kamu kata dia rukun pendek sedangkan ada bacaan zikir ketika iktidal yang lagi panjang daripada rukuk. Dikritikkan dia. Macam mana ulama Syafi'i jawab? Ulama Syafi'i jawab, dia kata, ya ada zikir yang lagi panjang daripada zikir rukuk. Tetapi zikir yang panjang ketika rukuk tu ialah ketika Nabi baca panjang. Yang ketika Nabi rukuk, Nabi lagi panjang daripada i'tidal tu. Lagi panjang daripada i'tidal tadi. Kan? Macam kita kata subhana rabb Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kan? Khasha'a laka sam'i wa mukhi wa 'azmi wa mastaqalla bihi qadami. Kan panjang tu, lagi panjang daripada tadi. Betul tak? Jadi ada zikir rukuk yang panjang. Jadi difahami bahawa masa Nabi baca iktidal rukuk, doa rukuk yang panjang, maka iktidal pun panjang juga. Masa Nabi baca Rabbana lakal hamd, maksudnya rukuk tu Nabi baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi sebenarnya tak ada ta'arud dan tidak ada pertentangan dalam masalah ni. Ini sekadar untuk mendefend mazhab Syafi'i lah. Nak defend apa ulama-ulama mazhab Syafi'i sebut. Sebab apa? Kita nak sebab dia kata dia kata tak tepat. Sebenarnya ulama Syafi'i juga ada hujahnya, ada hujah dalam masalah ni. Faham tak tuan-tuan? Faham tak isu dia? Yang saya sebutkan tadi. Kalau tak faham, tak apa, nanti kita boleh tanya soalan lepas ni. Jadi kesimpulannya apa isu dia? Kewujudan zikir iktidal yang lagi panjang dari zikir rukuk tidak bermaksud bahawa iktidal tu lagi panjang pada rukuk ataupun seumpama dengannya. Maksudnya ialah Nabi baca zikir iktidal yang panjang ketika Nabi baca zikir rukuk yang panjang, yang lebih panjang daripada itu. Kan? Macam kita doa zikir ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la bihamdi Allahumma laka Allahumma bika amantu Allahumma bika sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nampak? Nabi baca panjang tu. Itu doa sujud juga tu. Itu bukan doa sujud saja, sujud juga. Tapi doa sujud yang panjang. Doa sujud yang panjang. Jadi tidak ada pertentangan lah dengan doa iktidal yang panjang tadi. Okey, barakallahu fiik. Jadi maksudnya ketika doa iktidal panjang, doa rukuk lagi panjang daripada itu ataupun sama panjang. Dan doa apa dia? Doa ketika sujud sama panjang. Baik. Barakallahu fiik. Naam. Yang kedua, yang dikatakan rukun pendek itu ialah pada hukum fardunya. Pada bab fardunya itu ke fardu, dalam bab fardu, kalau kita kata kita buat yang fardu sahaja, maka iktidal tu lebih pendek, rukunun qasir dipanggil, rukun yang pendek, yang tak disunnahkan kita panjang sangat macam tahiyat. Nah. So apa sebab Nabi tak buat? Ada tak Nabi SAW pernah iktidal macam tahiyat akhir? Tak ada. Jawapan dia tak ada. Pernah panjang tak? Pernah panjang. Tadi sebab apa kaedah dia panjang, sama-sama panjang semua kan? Okey? Naam. Faedah kata, likaunil ma'hud min salatin Nabi SAW huwa tatwil qiyam lil qira'ah. Dalam keadaan yang biasa Nabi SAW lakukan, iaitu memanjangkan berdiri untuk membaca Al-Quran, untuk membaca Quran lil qira'ah, wa qu'udut tasyahhud ala ghairihima min af'alis salah, dan juga memanjangkan tahiyat akhir. Faqad ikhtalafa syurahil hadis fi ma'na hadhihi al-munasabah
baina af'ali salatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama yang menguraikan hadis ni dia berbeza pendapat tentang macam mana nak faham hadis-hadis ni. Iaitu nampak kenapa tak sama dengan yang lain kan. Fan-Nawawi ja'alaha sifatun 'aridah wa laysa da'imah. Nawawi kata jadikan dia ialah perbuatan yang sekali-sekala dan bukannya selalu. Tadi hada takhfif ma al-'adah fihi at-tatwil أو التطويل ما العادة فيه التخفيف. وهداني الله تعالى إلى المعنى المذكور في المعنى الإجمالي من أنه إذا طول قراءة طول غيرها dapat yang kita sebutkan tadi awal-awal tadi, iaitu kita Nabi baca panjang ketika Nabi sujud dan rukuknya, dan bila Nabi baca pendek dan juga tahiyatnya pendek, maka pendeklah juga sujud dan rukuknya. Nah, jadi sabit Nabi SAW. Ada satu hadis tak silap saya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Nabi SAW, bahawa dia pernah pergi keluar, Nabi start sembahyang asar, dia keluar, dia pergi bakit, dia selesaikan hajatnya, dia patah balik dekat Masjid Nabawi, Nabi masih lagi tengah berdiri dalam rakaat yang pertama. Itu maksudnya panjangnya Nabi SAW salat. Kita yang nampak cepat sangatlah sebenarnya. Baikkan Nabi salat subuh, biasanya Nabi baca 60 ke 100 ayat. Allah musta'an. Kita nak buat macam mana? Pagi-pagi 7:30 dah sekolah, nak kena kerja apa semua, macam-macam. Okey. Wallahu a'lam. Okey. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang penting kita saddidu wa qaribu. Cubalah beramal yang paling dekat dengan sunnah Nabi SAW. Nah, seterusnya Islam pula al-hadis 90 an Thabit al-Bunani عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. رواه البخاري ومسلم. Nah, dari Thabit Al-Bunani, bukan Al-Bunani, betulkan terjemahan tu, dia tak ada sabdu atas nun. Thabit Al-Bunani, bukan Bunani. Thabit Al-Bunani. Okey, antara orang yang yang athbatun nas fi Abi Hurairah, dan juga antara perawi yang banyak riwayatkan daripada Anas bin Malik, tak silap yang ketiga, tak silap, lepas Qatadah. Yang betul kan, cek balik lah kerana rupa. Tapi Sabit Al-Bunani, Sabit Al-Bunani yang saya selalu sebutkan sebelum ni, dia kata aku solat malam 30 tahun, 20 tahun, dan kadang aku paksa aku solat malam. Sabit Al-Bunani hafal hadis, masya-Allah. Dia kata aku solat malam 20 tahun secara paksa. Kemudian lepas 20 tahun tu barulah Allah Ta'ala mengurniakan aku kemanisan dalam solat malam. Allahu Akbar. Nampak tu? Dia 20 tahun dia solat malam paksa. Ini anak murid Anas bin Malik, tuan-tuan. Kalau anak murid Anas bin Malik solat malam, dia paksa dirinya solat malam, maksudnya belum lagi sampai kesedapan solat malam tu dia tak dapat lagi, dia paksa kan. Macam mana pula
kita ni yang jauh. Kita bukan anak murid Anas bin Malik. Naam. Jadi janganlah kita baru buat satu amalan 2-3 kali, kemudian kita dah tak rasa apa, tak rasa syok dengan amalan, tak rasa feel lah kononnya, kita pun tinggalkan amalan tersebut. Termasuklah juga belajar. Belajar sama lah. Ada setengah orang, dia satu perangai, dia suka belajar lompat-lompat, tuan-tuan. Dia pergi ustaz ni belajar, ustaz tak best lah, pergi ustaz lain pula. Tak syok lah, ustaz ni mengajar boring lah. Walaupun ustaz tu alim, tapi mungkin cara dia mengajar tu, cara dia ajar tu, cara dia boring mungkin. Dia mungkin tak pandai melawak, suara tak tinggi. Kan? Atau ustaz ni, alah ustaz ni asyik cancel kelas lah. Ustaz ni pula, alah ustaz ni kadang-kadang terlambat lah. Akhirnya dia tak belajar dengan sentiasa nak rasa tak puas hati. Akhirnya dia tak ke mana-mana. Tak, sabar. Walaupun ada benda yang tak ni, selagi mana kita dapat manfaat yang kita nak daripada ilmu syekh tersebut, sabar. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kamu ilmu. Ni kejap lompat, tak puas hati ni lompat, tak puas hati ni lompat. Ustaz ni bagi markah sikit exam, dah tak best lah ustaz ni tukar. Tak best lah ustaz ni asyik bagi homework je kelas Arab dia, tak nak masuk lah kelas dia. Aku kalau boleh aku nak ambil ustaz yang tak kasih homework. Masuk pula ustaz tak kasih homework, tapi ustaz ni tak kasih homework langsung pula, boring lah. Akhirnya tak ke mana dia belajar. Ini kebanyakan penyakit penuntut ilmu pada zaman sekarang. Jadi faedah tadi apa dia? Sabar. Walaupun hati kita terasa tak seronok mula-mula. Seperti kata Imam Ahmad, dia kata aku masa mula menuntut ilmu tak ikhlas pun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, baca kitab Hilyah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata, dulu masa kami mula-mula mengaji, kami tak ikhlas, waktu tu kena paksa. Masa kita sekolah dulu lah, mula-mula kita belajar kena paksa. Dari satu peringkat umur, kita dah rasa, betul lah ilmu ni penting kita menuntut ilmu apa semua. Barulah kita rasa macam, benda ni penting, syekh, untuk kita belajar. Akhirnya baru kita datang keikhlasan dalam menuntut ilmu. Pada awalnya kita pun terpaksa. Saya tanya tuan-tuan, masa pergi sekolah dulu, mula-mula terpaksa ke suka rela pergi sekolah? Tak. Saya ingat lagi masa saya sekolah dulu, saya menyurut dalam almari tak nak pergi sekolah agama. Saya ingat lagi. Mak saya tahu, saya dia buat macam tak nampak je. Saya tahu anak dia tak nak pergi sekolah agama masa tu. Tapi lepas tu kita pula seronok nak belajar agama. Sampai saat kita kata, ayah saya nak belajar agama. Maksudnya pada permulaan tu, Thabit Al-Bunani ni dia kata, aku sampai malam 20 tahun secara paksa, dan barulah Allah Ta'ala berikan aku kemanisan. Jangan kita mula-mula dah cari manis dulu. Yang pertama cari dia punya kita buat dulu apa yang Nabi suruh. Biar pahit pada peringkat awal, manisnya akan sampai. Sama juga cara hafal Quran. Pahitnya dahulu, Allah susahnya nak sampai separuh Quran ni, seksa. Tapi lepas tu dapat manisnya, insya-Allah kita akan rasa seronok diulang-ulang murajaah Quran tu. Inilah dia Thabit Al-Bunani rahimahullahu taala, tabi'in. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma'ruf, tak perlu kita nak huraikan lagi. Anas bin Malik sahabi jalil, antara yang banyak riwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni la alu an usalli bikum. Aku tidak henti-henti, aku tak rasa bosan. Aku akan sungguh-sungguh. Betul kata Syekh kat sini, inni sa'ajtahid fala uqassir an usalli bikum kama kana yusalli bina litaqtadu bihi fatusallu mithlahu. Kata, maksudnya lah Anas, seolah Anas nak kata macam ni, aku tak akan rasa bosan, aku tak akan putus asa, aku tak akan berhenti untuk salat di hadapan kamu sebagaimana aku lihat Nabi SAW dahulu salat, supaya kamu semua dapat belajar macam mana Nabi SAW salat, supaya kamu semua dapat mengikut macam mana Nabi SAW salat. Apa faedah dapat sini tuan? Kesungguhan para sahabat ajar salat. Jangan pandang enteng bab salat. Jangan kata, alah ini ustaz ni dia tahu ajar salat je,
Nah, kerja dia buat khusus salat je, perfecting my salah, itu je kerja dia. Tak ada buat benda lain. Kita nak bincang masalah umat, tuan-tuan. Masalah negara kita bincang ni, Rusia dengan Ukraine ni, mana satu yang kita kena sokong ni, kita kena bincang ni. Ini masalah survival umat. Dia pakai ayat-ayat bombastik, survival umat. Survival kamu pada salat kamu, ya akhi. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Perkara pertama yang kamu akan dihisap nanti salat. Jangan sibuk Ukraine, Rusia, Ukraine, dan salat kamu pun tak ikut lagi. Tak betul lagi. Belum lagi faham betul rukun-rukun salat. Belum lagi faham macam mana salat. Tidak faham dari segi mazhab pun tak faham, dari segi hadis pun tak faham. Dua-dua tak faham. Okay? Bukan saya kata jangan kaji bab Ukraine dengan ni. Saya kritik ialah perbuatan sebagai orang yang memperlekehkan usaha sebagai ustaz. Jadi dia ni konsentrate bab nak betulkan orang solat je. Nak betulkan solat orang punya solat. Dia pandai lekeh. Ini bab khusus solat bolehlah pandai. Dia pelekehkan. Allah musta'an. Allah musta'an. Demi Allah, kalau kerja dia mengajar orang solat, daripada awal umur hidupnya sampai dia bertemu Allah Azza wa Jalla, itu lebih baik daripada baginya daripada sebagian orang yang sibuk bising sana bising sini, isu macam-macam, isu Ukraine tak habis, kemudian isu ni, isu tu, vaksin, apa semua. Jangan ada banyak lagi perkara yang lebih aham fal aham. Faedah kedua, iaitu kesungguhan dalam mengajarkan ilmu agama, fardu ain. Jangan anggap mengajar fardu ain ni tak hebat, nak kena ajar pemikiran barat dunia baru jadi hebat. Bila nak ajar bab salat yang basic-basic ni, dia rasa lekeh. Tak. Iaitu kesungguhan dalam mengajarkan ilmu yang asas. Inilah dia macam Syekh Saleh Utsaimin tu kan. Setiap tahun dia buat daurah ilmu-ilmu asas bagi penuntut ilmu. Dia ulang dah 13 tahun dah. Allahu Akbar. Dia ulang benda sama, dia ulang. Kesungguhan dia. Sehingga Allah Ta'ala menzahirkannya. Allahu Akbar. Jangan pandai enteng benda yang basic. Yang ketiga, iaitu apa faedah juga pada ayat ini, iaitu mengajar melalui perbuatan. Mengajar melalui perbuatan. Nampak tak? Mengajar melalui perbuatan. Sebab apa? Dia kata, patah harap kata al-ayan laysa kal basar. Apa dia, al-ayan laysa kal sam', tapi kurang macam itulah. Saya pun lupa dah Arab dia. Iaitu melihat sendiri dengan mata kepala tak sama dengan mendengar. Al-ayan laysa kal khabar, lebih kurang macam itulah. Okey. Al-khabar laysa kal ayan, lebih kurang macam itulah. Maksudnya khabar tak sama dengan melihat sendiri. Jadi Pak Anas bin Malik mengajar dengan menunjukkan caranya. Kemudian dia kata apa? Sahabat berkata, Anas bin Malik mengerjakan sesuatu yang belum pernah aku melihat kalian mengerjakannya. Baikkan sahabat tabi'in hebat, yang banyak hafal hadis pun dia kata ada benda yang aku tak tahu lagi. Yang Anas tunjukkan aku cara solat Nabi yang aku tak pernah tahu. Sebab itulah para ulama salaf selalu kata, tuntutlah ilmu. Kerana aku tak tahu, ni kita sana Mujahid kata, aku tak tahu, kerana tak tahu tentang mana ilmu yang kita belajar tu yang paling bermanfaat bagi kita. Kita tak tahu tentang mana yang paling manfaat. Sebab kadang-kadang kita belajar macam masa sekarang ni kita belajar, kita rasa macam biasa-biasa je hadis ni, rupanya ada part yang sangat bermanfaat bagi kita dalam hadis tu. Lepas kita kata tuntutlah ilmu, belajar. Tuntut hadis Nabi SAW, tuntut Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Dan saya kamu akan dapati ada dalam setiap hadis, dalam setiap riwayat itu pasti ada benda yang sangat bermanfaat kat kita yang kita tak tahu, yang kita tak sedar. Sebenarnya aku tak tahu bab ni. Dia kata, Sabit dia kata, Anas bin Malik mengerjakan sesuatu yang belum pernah aku melihat kalian mengerjakannya. Dia mengangkat kepala dari rukuk lalu berdiri lama.
sehingga seseorang berkata dia lupa. Maksudnya doa iktidal itu panjang sampai orang ingat kata imam ni dah terlupa ke ni, dah tertidur ke apa ni, terlupa. Dan jika mengangkat kepala dan seorang dia mengangkat kepala dari sujud, dia berdiri lama hingga seorang berkata dia lupa. Maksudnya duduk antara dua sujud dia, doa dia lama seolah-olah macam dia telah lupa. Maka kata kat sini, kata Syekh, fakana Anas yasna'u syai'an min tamami salah wa husniha. Iaitu Anas telah mengerjakan satu amal untuk menunjukkan kesempurnaan salat dan kecantikan salat. La arakum tasna'una mithlahu. Aku tak nampak kamu semua melakukannya. Kana yutilul qiyam ba'da ruku'. Dia baca Quran, dia berdiri lama dan duduk antara dua sujud lama, berdiri daripada rukuk lama, i'tidal lama dan sujud lama. Fakana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman. Berdiri tegak tadi. Wa qad nasiya annahu fil qiyam. Seolah dia lupa yang dia dalam berdiri dalam salat. Itu dia punya maksud ijmali. Apa faedah daripada hadis ni? Pendek je kata Syekh Abdul Rahman Bassam, iaitu dalil disunahkan memanjangkan berdiri ketika i'tidal dan memanjangkan duduk lepas sujud. Macam doa panjang ni, terutama sekali ni kat mana? Solat sunat, tuan-tuan. So apa? Kejap lagi dah akan nampak hadis Anas seterusnya. Anas yang sama yang riwayatkan Nabi baca panjang, tapi nanti kita akan tengok Anas yang sama juga, sahabi yang sama juga menunjukkan bahawa Nabi dia baca tak, bila solat berjemaah Nabi baca tak berapa panjang sangat. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz. Hadis seterusnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah ma sallaitu khalfa imamin qattu akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya dia berkata, tidaklah aku pernah salat di belakang seorang imam sekalipun yang lebih ringan. Akhaf, maksudnya bila salat belakang Nabi salatnya ringan. Wala atamma salatan, tapi tak dan yang paling sempurna sekali. Dan aku tak nak tengok melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya walaupun ringkas tapi sempurna salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Abdul Rahman Al-Bassam? Al-ma'na al-ijmali yanfi Anas bin Malik an yakuna shalla khalfa ayyi imamin min al-a'immah illa wa kanat salatuhu khalfa al-imam al-a'zam sallallahu alaihi wasallam akhaf. Anas bin Malik menafikan bahawa dia pernah solat di belakang orang yang paling ringkas solatnya, paling ringan solatnya daripada solat Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak suka memberatkan ke atas makmum. Dan maksudnya ialah kalau Nabi baca panjang pun, baca panjang Nabi tu dirasakan ringan bagi sahabat. Maksudnya macam tu. Bukan maksudnya Nabi sentiasa baca pendek, tak. Nabi ada juga ketika solat qiyam baca panjang kan. Contohnya solat solat gerhana, Nabi kan baca panjang. Okay. Ataupun maksud kat sini lah ringan solat itu ketika solat fardu. Ketika solat fardu, maksudnya solat fardu bukan solat sunat. Okey. Ketika solat fardu, maksudnya bacaan Nabi tu dia menyebabkan orang tak rasa susah, rasa ringan, rasa okey je aku solatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, bukan sekadar ringan tetapi sempurna, puas. Orang kata puas, solat tu puas. Kita kadang-kadang imam terlalu cepat kita tak puas, imam terlampau lambat sangat kita rasa berat. Jadi dia baca dalam keadaan yang bila kita solat tu kita puas. Atam. Bal yukmilaha bil muhafazati ala wajibatiha wa mustahabbatiha. Bahkan Nabi menyempurnakannya dengan menjaga yang fardu-fardu dan menjaga yang sunat-sunat. Jika sini menunjukkan bahawa cara nak jadi solat tu sempurna dengan buat benda yang sunat. Wa hadha min athari barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara athar barakahnya solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak samalah kita dengan Nabi SAW, bacaan Nabi kan tak samalah bacaan kita dengan bacaan Nabi SAW, khusyuknya,
pasti para sahabat rasa ringan. Kita ni kadang-kadang bila dia baca sedap, khusyuk, hati dia penuh ikhlas, dan kita kenal pula yang baca tu orang tu soleh, kita rasa solat belakang ni rasa lega, seronok. Kadang-kadang kalau kita tahu imam ni perangai dia tak apa-apa, walaupun dia baca sedap, berlagu macam mana pun, tengok kaki-kaki menipu, tak jujur, okay, macam-macam perangai buruk yang ada, orang tak rasa tak seronok. Orang kata boyohnya dia ni baca Quran berlagu-lagu tapi perangai buruk, tak khusyuk. Lepas tu kita kata penting imam tu kita pilih yang bacaan dia terbaik, hafazan dia terbaik, dan orang tu orang saleh, bukan sekadar nyanyi sedap, bukan sekadar baca Quran sedap. Tu kadang-kadang kita ada orang imam yang perangai dia buruk, yang tak jujur apa semua, bila baca sedap sekalipun kita rasa tak seronok. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni, baca Quran dan salat ni juga satu bentuk dakwah, tuan-tuan. Manusia terkesan dengan ucapan kita apabila hati kita ni ikhlas, tuan-tuan. Dia kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila kenapa dakwah kita tak diterima, kadang-kadang kita kena cek balik, kena cek balik hati kita. Mungkin masa kita sampaikan dakwah tu, selain daripada mungkin masalah hati dia, tapi itu bukan masalah dia, itu bukan masalah kita. Kan, kalau kata hati dia tertutup, itu bukan masalah yang kita boleh kontrol. Sekarang kita fikir masalah yang kita boleh betulkan, masalah hati kita dulu. Lepas tu kita tengok orang yang ikhlas, betul-betul dari sudut hatinya, betul dia nak menyampaikan kebenaran, terkesan dakwah dia, pengikut dia dengar, nitik air mata pengikut-pengikutnya. Lepas itulah sama, lepas tu kata sebagian ulama salaf, dia kata kenapa wahai, dia beritahu, dia berceramah, tapi tak sama macam ayah dia berceramah. Bila ayah disampaikan peringatan, orang dengar, orang menangis. Bila anak dia bagi peringatan, tak sama. Jadi dia tanya ayah, wahai ayah, kenapa macam ni? Ada satu ulama salaf, yang lupa nama dia. Dia kata, adakah sama wanita-wanita yang diupah untuk menangisi suatu mayat, satu jenazah, dengan betul-betul wanita tu menangis kerana kehilangan ahli keluarganya? Dia kata macam tu. Sama ketangisan dua ni? Tak sama. Maksudnya satu orang, wanita yang diupah, kan, orang jahiliah dulu ada orang yang diupah untuk menangis. Macam sebahagian orang bukan Islam juga, kan, bila meninggal diupah, menangis-nangis untuk konon-konon nak menunjukkan bahawa yang mati ni lah orang yang disayangi, yang diperlukan. Maka dia kata sama ke orang yang diupah untuk menangis dengan orang yang menangis dari segi hati ikhlas? Begitulah juga kalau kamu mengajar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak harapkan ganjaran, tak pernah tanya pun pasal duit, betul-betul pergi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan bagi kesan pada pendengar tersebut. Ni kalau kamu pergi tak ikhlas, harapkan duit, nakkan kemasyhuran, nak tunjuk bahawa dia ni sunnah, atau nak tunjuk kepada orang bahawa dia ni masya-Allah syadid, ataupun seumpama dengannya, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada hati-hati pengikut ni itu tak ada kesan, pada hati pendengar itu tidak berkesan. Kenapa saya lagi tajuk ni? Sebab tadi solat tadi Nabi tu ringkas tapi terkesan, para sahabat rasa puas dalam solat Nabi SAW. Apa faedah daripada hadis ini? Apa manfaat? Dia kata pertama, ayatiyal imamu bis salati khafifatan. Iaitu hendaklah solat imam itu datangkan solat mendirikan solat dengan ringkas, hatta la yashqa 'alal musallin. Dia tidak memberatkan ke atas orang yang solat. Dia sedarlah sekarang subuh lambat. Anak-anak nak pergi sekolah, nak pergi kerja awal 6.30, 6.40, kan, nak kena pergi dah 6.45 dah kena keluar. Dia pun tak, dia sedar dah ni. Yang lagi teruk apa dia? Bila baca Quran pendek, bila zikir bukan main panjang dia. Lepas tu dia marah orang tak zikir lepas sembahyang. Wa tamata hadha la yanqusu min thawabiha syai'. Dan kesempurnaan tidak berkurangan daripada kebaikannya walaupun sedikit. Fa itmamuha yakun bil ityan bi wajibatiha. Dan macam mana nak sempurnakannya? Iaitu dengan kita sempurnakan yang rukunnya, yang sunatnya, tanpa kita memanjangkannya lebih daripada sepatutnya. Wa takhfifuha yakun bil iqtisar ala wajibatiha.
dan meringkaskannya, iaitu kita buat yang wajib dan kita tambah yang sunat sikit, tambah memanjangkan sunat lebih lagi. Itu dalam salat fardu lah kita punya. Yang kedua, anna salatan Nabi SAW akmalu salat. Bahawa salat Nabi itu adalah salat yang paling sempurna sekali. Kita faham tu, salat Nabi salat yang paling sempurna. Jadi kita mesti nak ikut Nabi SAW. Baik, falyahris al-musalli ala an yaj'ala salatahu mithla salatihi alaihi salatu wassalam. Maka hendaklah setiap orang berusaha sungguh-sungguh untuk mendirikan salatnya seperti mana salat Nabi SAW. Ini yang Syalbani rahimahullah nak buat dalam kitabnya Sifatul Salah kan. Dia kata dalam mukadimah dia kata apa? Baca mukadimah Sifatul Salah, dia kata kita ni, kita sedar bahawa kita ni takkan salat kita sama dengan Nabi SAW. Kita kena sedar bahawa salat kita takkan sama dengan Nabi SAW. Ya, sebab kita ni banyak kekurangan. Kita tak khusyuk, kita tak sempurna. Tapi kita usahalah untuk buat yang paling dekat dengan Nabi SAW. Jadi liyahdha bil iqtida', maka hendaklah dia berusaha untuk mengikutinya. Wa yafuzu bi azimil ajr, maka dia akan mendapat ganjaran yang besar insya-Allah. Insya-Allah. Allahu akbar. Nah, dia kata seperti mana kata Abu Darda kata apa? Tidaklah satu titis air mata di atas sabili wa sunnah. Setitis air mata je, tapi atas sabili wa sunnah. Setitis air mata saja, tapi atas sunnah Nabi SAW. Dia akan menggugurkan segala dosa-dosa tu, seperti mana gugurnya daun-daun daripada pokok. Setitis air mata saja yang kamu tumpahkan kena ikut Nabi SAW, lebih hebat, akan gugurkan segala dosa-dosa kita sebagaimana daun-daun yang gugur. Naam. Kat sini juga dia kata fihi jawaz imamatul mafdhul lil fadil. Ala taqdir anna Anasan afdalu mimman yusalli bihi ghairu Rasulillah SAW. Kat sini bahawa bolehnya imam al-mafdhul, orang yang lebih afdal jadi makmum kepada orang yang imamatul mafdhul, ya boleh. Allah Ta'ala anna Anasan afdal mimman yusalli bihi ghairu Rasulillah SAW. Fa imam al-masjid muqaddam ala ghairihi wa in kana wara'ahu afdal minhu li'annahu huwa al-imam ar-ratib. Naam. Maksudnya boleh sahaja menolak imam yang kurang afdal daripada imam yang lain kerana faktor-faktor yang tertentu. Ini poin dia. Contohnya macam ni. Kita datang rumah orang tu tuan rumah. Mungkin kita hafal 20 juzuk, tuan rumah tu hafal 1 juzuk. Tapi siapa yang lebih lagi layak jadi imam? Tuan rumah. Tuan rumah jadi imam. Itu maksudnya. Itu lebih afdal. Jika kita pergi masjid, mungkin makmum tu ada yang hafal Quran lagi banyak daripada imam, tapi imam tu imam ratib min qibalil hukumah, daripada kerajaan. Maka kita kata imam kerajaan tu lebih layak untuk menjadi imam. Boleh lebih tepat untuk menjadi imam, walaupun yang sebelakang tu lebih afdal daripadanya. Itu maksud dia. Okey. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya nak stop sekat ni. Wallahu alam. Ada soalan ke? Di apa? Di online? Tak ada. Jika tidak ada, cukup sekadar ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.